Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati saudara Aidit dan selaku moderator program dialog kepimpinan bersama saya pada pagi ini, saya dahulukan dengan ucapan jazakumullah khair, terima kasih kepada pihak ILEAD, Kementerian Belia Sukan khususnya kluster kepimpinan ILEAD yang sudi menjemput saya untuk berkongsi dalam sesi dialog kepimpinan kita pada pagi ini dengan tajuk bagaimana kita nak mengamalkan 4 sifat iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah di dalam kepimpinan. Baik. Terlebih dahulu saya ingin memberi satu gambaran selayang pandang tentang kepimpinan Bila dikatakan kita ni, setiap kita adalah pemimpin, itu adalah prinsip dalam ajaran Islam. Kita merujuk kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala cipta manusia datang ke muka bumi ini, selain daripada tugasnya sebagai hamba Allah, ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah tu apa? Wakil. Iaitu untuk mengurus, untuk mentadbir supaya muka bumi ini makmur, good governance, ada satu urus tadbir yang baik supaya muka bumi ini tidak dirosakkan, tetapi sebaliknya muka bumi ini aman makmur dengan kebaikan-kebaikan, sama ada kebaikan yang berbentuk akhlak ataupun kepribadian, ataupun kebaikan dalam bentuk pembangunan tamadun fizikal dan juga material. Jadi justru tugas pemimpin adalah penting kerana ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-riyati. Maksudnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya. Jadi mau tidak mau, lahir-lahir saja seorang manusia ke dunia ini, dia telah memikul jawatan sebagai khalifah dan dia adalah pemimpin. Ini berbeza kalau kita tengok konsep kepimpinan yang dikaitkan dengan kuasa, dengan jawatan dan sebagainya. Dia ada kepimpinan yang umum tadi sebagai khalifah tadi, semua orang jadi pemimpin, dan ada juga pemimpin yang khusus. Yang ini yang kita nak bincangkan. Baik. Tentang konsep asas kepimpinan, saya ingin tegaskan di sini kalau Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan kepada seorang manusia, Allah bagi dia ruang dan peluang untuk dia memahami agama. Bila Allah nak beri satu keluarga itu satu kebaikan pada keluarga itu, Allah kurniakan kelembutan kepada keluarga itu. Tetapi sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kebaikan kepada sebuah organisasi, sebuah masyarakat dan sebuah negara dalam skala yang lebih besar, maka Allah kurniakan seorang pemimpin yang baik. Jadi syarat satu organisasi, syarat satu masyarakat, syarat sebuah negara tu nak jadi baik, mesti ada seorang pemimpin yang baik. Ini pentingnya pemimpin. Sebab tu dikatakan pemimpin ni umpama kepala kepada jasad kita. Kita pernah jumpa orang tak ada tangan, pernah jumpa orang tak ada kaki, tapi tak pernah kita jumpa orang tak ada kepala. Jadi sebab itu kepentingan pemimpin ni dia umpama kepala kepada satu jasad. Jadi saya teringat juga apa yang dikatakan di dalam buku-buku yang ditulis oleh ahli yang bijaksana. Dia kata sekelompok kambing yang singa menjadi pemimpinnya akan dapat mengalahkan sekelompok singa yang kambing menjadi ketuanya. Jadi kalau kita ada orang-orang yang baik-baik, orang yang hebat-hebat tetapi pemimpinnya lemah, maka dia akan dikalahkan oleh orang yang mempunyai mungkin pengikut-pengikut yang agak lemah tetapi pemimpinnya hebat. Kalau kita lihat
Sebab itu bila Bani Israel, kalau kita tengok Nabi Musa AS diutuskan kepada Bani Israel untuk membangunkan Bani Israel. Ya, sebelumnya terhina. Begitu juga umat Arab jahiliyah. Ya, sebelumnya terhina Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikurniakan oleh Allah kepada umat itu dan umat itu bangun ya, dalam masa yang sangat singkat. Baik, itu satu secara umum. Yang kedua, saya nak menjurus kepada soal organisasi. ILEAD, KBS ataupun mana-manalah organisasi ya. Kita lihat yang menyumbang kepada faktor kepada kecemerlangan organisasi ya, faktor kecemerlangan kepada sebuah organisasi itu ada tiga ya. Faktor kecemerlangan dalam organisasi itu ada tiga. Pertama, kita katakan 3 P. P yang pertama ialah people, P yang kedua ialah proses, P yang ketiga ialah purpose. Ada tiga ya kalau dalam sebuah organisasi. People iaitu manusianya, sama ada peringkat superior, kepimpinan di atas, ataupun middle manager di peringkat pertengahan, ataupun subordinate, kaki tangan sokongan di bawah, itu people. Yang kedua ialah proses. Proses ini ialah sistem ataupun modus operandi di dalam sebuah organisasi. Cara mereka bekerja, cara mereka menyusun strategi untuk mencapai satu matlamat di dalam organisasi itu. Ini yang dikatakan P yang kedua, iaitu proses. Dan P yang ketiga ialah purpose. Dalam organisasi mesti ada vision dan mission dia. Vision tu apa yang kita nak capai, mission itulah bagaimana kita nak capai. Jadi ada ketiga-tiga ni. P yang pertama people, P yang kedua proses, dan P yang ketiga adalah purpose. Antara ketiga-tiga faktor ini, ya, saya ingin tanyalah sikit supaya berfikir bukannya orang kata nak menguji, tapi sebagai leading question sajalah. Ya, antara ketiga-tiga P ni agak-agaknya P yang mana yang paling penting? Antara people, proses dan purpose. Ya, saya tahu jawapannya ya. Tuan-tuan nak bagi ya, saya yakin pertama yang paling penting ialah people. Betul. Manusia. Human capital itu yang paling penting. Sebab people yang derive menggunakan proses untuk mencapai purpose. Sekiranya macam mana pun modus operandi cantik, sistem cantik, vision dan mission diletakkan begitu jelas dan sebagainya, diwar-warkan, tetapi kalau manusia tu ada kelemahan, maka manusia tidak boleh menggerakkan proses untuk mencapai purpose. Jadi rupa-rupanya manusia inilah yang dikatakan prime mover. Prime mover artinya penggerak utama, ataupun yang dikatakan prime cause, yang penyebab utama suatu organisasi itu bergerak. Timbul sekarang ialah siapa yang nak menggerakkan people ni? Dan menggerakkan people ini ialah manusia, iaitu pemimpin. Ya, jadi kalau kepimpinan lemah, maka manusia itu jadi lemah. Jadi kita tak harap kepada manager. Ya, kalau kita tengok manager, dia fokus kepada sistem, kepada proses. Tetapi people adalah yang menggerakkannya ialah yang dikatakan kepimpinan tadi ataupun leader tadi. Jadi di sini kita nampak bagaimana pemimpin dapat menggerakkan people tadi untuk bergerak dengan rela bersama-sama. Sebab itu pemimpin kena banyak mengajak berbanding dengan mengajar. Dia kena mengajak. Justru dia mesti bersama-sama dengan pengikutnya. Nanti saya akan terangkan dalam persoalan-persoalan yang lain ya. People ini kalau kita tengok, saya contoh satulah kegagalan kepimpinan yang besar kita tengok ya. Tembok besar negeri China pernah adalah satu bangunan yang paling besar ya, yang dibina oleh emperor yang pertama, Maharaja Shi Huangdi China waktu itu ya. Dibina adalah untuk menjadi penghalang kepada musuh-musuh luaran untuk masuk ke negara China. Tembok yang sangat besar, yang sangat teguh, yang sangat kukuh. Setelah siap, tahukah anda, sejak tembok besar negeri China dibina, daripada tahun pertama sampai tahun ke-10, China telah 3 kali dijajah. Artinya tembok itu tidak berjaya dalam missionnya untuk menyekat musuh daripada luar masuk ke negeri China. Saya nak bertanya sebab apa? Sebab apa? Bukan kerana tembok runtuh, bukan kerana tembok tidak teguh, tetapi ya, penjaga tembok, gatekeeper makan rasuah, terima rasuah dan membuka pintu kepada musuh untuk masuk. Artinya ya, waktu itu yang menggagalkan mission itu ialah bukan faktor sistem, bukan faktor purpose and vision, tetapi ialah faktor manusia, dan faktor manusia itu kerana kegagalan kepimpinan. Ni ya.
Hari ini kita tengok bangunan kita tinggi, menara kembar Petronas, negara-negara Islam ada Buruj Al-Khalifah dan sebagainya. Tetapi kalau manusianya masih berfikir tahap kelas kedua, dan budaya yang diamalkan masih budaya yang masih belum budaya masyarakat yang maju, maka kita akan lemah di situ. Sebab itu faktor kepimpinan tu penting. Jadi di sinilah saya ingin sebutkan sedikit sebanyak, inilah kepentingan kepimpinan. Sebab itu bangsa Kurdi bangsa yang hina, tetapi bila muncul Salahuddin Al-Ayyubi, dia boleh membebaskan Baitul Muqaddis. Kalau kita tengok begitu juga Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, sedangkan banyak pemimpin waktu itu. Tetapi kenapa bangsa Turki boleh? Kerana ada kepimpinan, dan paling penting ialah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah selayang pandang kita tengok konsep asas seorang pemimpin itu memimpin manusia, bukan memimpin manusia, bukan memimpin sistem. Jadi sebelum kita ada sistem yang baik, jadi pemimpin yang baik ialah membina orang dahulu, baru membina sistem. Sekiranya sistem ada, walau bagaimana canggih macam mana pun, tetapi orang belum sedia, maka dia akan gagal. Jadi kepimpinan itu penting kerana dia menyelesaikan faktor manusia di dalam sebuah organisasi atau sebuah ummah. Itu insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang begitu panjang saya rasakan. So untuk makluman saudara-saudari juga, sepanjang sesi ini berlangsung, seandainya ada apa-apa persoalan, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, boleh masuk di dalam ruang komen dan kita akan bukalah nanti di akhir soalan. So Ustaz, berbalik kepada apa yang tadi Ustaz cakap, mungkin satu yang saya pandang bahawa ilmu yang mungkin saya baru dapat bahawa pada tafsiran kita melihat bahawa tembok bersakinah seolah-olah macam satu perkara yang gah. Yang orang tengok bahawa itulah antara simbol kehebatan Cina. Rupa-rupanya di sebalik itu ada kisah yang perlu kita ketahui. Kan, di mana kalau saya berbalik kepada sistem Ustaz tadi, Ustaz banyak menekankan tentang 3P. Ustaz menekankan tentang sistem. Ustaz menekankan tentang bagaimana seandainya diri manusia itu rosak, maka merosakkan segala sistem yang ada pada hari ini. So Ustaz, kita berbalik kepada persoalan kita hari ini. Bila kita kata sidik, bila kita kata amanah, bila kita kata tabligh, bila kita kata fatonah, kita tahu bahawa sidik itu benar. Amanah itu amanah yang maknanya integriti. Kalau saya ikut pada Ustaz yang Ustaz punya pernah bagi tahu, sifat sidik itu honesty. Amanah ni integriti. Tabligh, delivery system, dan fatonah wisdom. Ini kalau ikut pada apa yang Ustaz angkaikan lah. So yang saya nak kata dengan Ustaz, bagaimana sebenarnya kita dah ada jiwa pemimpin ni, tapi bagaimana kita nak menerapkan 4 sifat tersebut, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah dalam diri manusia. Mungkin Ustaz ada penerangan, mungkin Ustaz ada penjelasan yang mana kita boleh kongsikan secara bersama. Silakan Ustaz. Saya nak selesaikan soal asas dulu, Saudara Aziz. Kalau kita lihat apa erti kepimpinan, kepimpinan dalam satu word, what is leadership? Satu je, leadership is influence, itu je. Kepimpinan ialah pengaruh. Pengaruh. Artinya kalau kita ada pengaruh, walaupun kita tidak ada jawatan, kita adalah pemimpin. Tetapi sekiranya kita ada jawatan tetapi kita tidak ada pengaruh, kita bukan pemimpin. Artinya pengaruh itu yang menjadikan kita pemimpin, influence. Baik, kemudian kita tanya balik, daripada mana datangnya influence? Daripada mana datangnya kepercayaan? Kepercayaan, pengaruh. Pengaruh datang daripada trustworthy, kepercayaan. Orang percaya pada kita, maka pengaruh kita akan tinggi dan kepimpinan kita akan tinggi. Sebab itu kepercayaan ni penting. Dalam kepimpinan, dengar dipercayai lebih utama daripada dicintai. Jadi kalau kita ada pengikut, kita nak pengikut kita dicintai, itu kurang penting. Tetapi yang paling penting daripada itu ialah pengikut-pengikut kita, followers kita mesti mempercayai kita. Kemudian kita tanya balik, kepercayaan tu datang daripada mana? The talk. Ataupun kepercayaan datang daripada integrity. Kita amalkan apa yang kita cakap. Sebab itu kalau kita lihat, pemimpin tonggaknya ialah integrity. Integrity. Ini nilai paling utama. Ada nilai yang kedua, tetapi yang paling utama ialah integrity. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Warren Buffett. Warren Buffett dia kata,
Manusia ni boleh berjaya kalau ada 2 I, 1 E. 2 I, 1 E. I yang pertama ialah yang dikatakan intelligent, kebijaksanaan. Yang kedua ialah integrity, dan I yang ketiga, yang ketiga E ya, iaitu yang dikatakan energy. Jadi Warren Buffett menyambung lagi, ini kajian ya. Kalau manusia itu hanya ada energy, ada intelligence tetapi tidak ada integrity, maka kedua-dua nilai tadi bukan saja tidak menyumbang kepada kejayaannya, bahkan akan menghancurkan orang itu. Jadi kita mungkin ada orang yang pintar, tetapi kalau tidak ada orang yang benar, kita akan dimusnahkan. Orang itu akan memusnahkan dirinya dan memusnahkan organisasi ataupun badan yang dipimpinnya. Ya, kita ada orang yang ada kompetensi, tetapi kalau tidak ada integrity, kita akan misi kita tidak akan dapat tercapai. Jadi sebab itu bila kita tengok nilai-nilai ni Azim ya, semuanya ialah soal hati. Soal hati. Ya, kalau kita lihat nilai ini datang daripada mana? Kalau dalam faktor psikologi, izinkan saya terangkan sedikit ya. Nilai ini datang daripada belief system. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita kepada hari akhirat. Ini belief system kita lah. Ataupun dalam bentuk umum yang dikatakan kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada hari akhirat. Consciousness of the creator dan juga sense of the end. Ini paling awal. Bila ada belief system, dia akan membentuk yang dikatakan mindset ataupun tasawur ataupun pandangan alam, cara pandang kita. Ya, ini yang kedua. Daripada belief system, dia akan membentuk pandangan alam kita, tasawur kita ataupun mindset kita. Cara kita berfikir. Berbeza orang yang ada keyakinan pada hari akhirat, keyakinan kepada Allah, cara dia berfikir berbeza daripada orang-orang yang tidak ada keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan dari akhirat. Artinya dia ada tauhidik mindset. Mindset dia ialah dia tahu apa yang dia buat sentiasa diawasi oleh Allah. Apa yang dia buat di dunia ini akan diadili oleh Allah di hari akhirat nanti. Ya, hari akhirat tu ada. Yang ini mindset dia. Bila mindset ni ada, dia akan membentuk sistem nilai. Daripada sistem nilai ni yang dikatakan timbul tadi integriti ataupun amanah, timbul kejujuran, timbul yang nilai-nilai, misal kata fatanah dan lain. Jadi nilai ni hanya tumbuh apabila ada belief system dan juga tasawur ataupun pandangan alam yang baik, ya, yang tepat. Daripada nilai ni akan melahirkan yang dikatakan sikap, attitude. Attitude akan melahirkan behavior. Behavior akan melahirkan karakter. Dan karakter akan melahirkan personality. Jadi, walaupun kita nampak nilai-nilai yang dikatakan tadi, soal siddiq, amanah, semua itu, ini berasaskan kepada belief system yang tepat. Sebab tu dalam hadis mengatakan tidak ada amanah tanpa iman. Iman dan amanah lazim berlaziman. Maksudnya kalau tak ada iman takkan ada amanah. Kalau amanah tidak ada, maka tidak akan ada iman. Jadi ini yang dikatakan memimpin dari hati. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana dua sifat utama ni kalau kita lihat kita boleh mempengaruhi orang. Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang ya, sikit ya. Supaya kita nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, waktu sebelum dilantik menjadi Rasul lagi sudah jadi pemimpin. Ini yang berbeza. Ini dalam, kalau kita tengok, kita study kepimpinan yang ditulis oleh John C. Maxwell, dia kata 360 degrees leader. Pemimpin 360 darjah. Artinya, anda tidak perlu berada di atas untuk memimpin. Kalau anda ada di bawah pun, kalau anda ada pengaruh, anda boleh mempengaruhi atasan anda. Ya? Tengok ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat tadi, 4 sifat yang utama. Pertama apa? Siddiq, benar. Yang kedua, amanah, integrity. Yang ketiga, tabligh, deliver system Rasulullah, sistem penyampaian Rasulullah yang sangat efektif dan efisien. Yang keempat, wisdom ataupun kebijaksanaan Rasulullah. Baik. Ketika Rasulullah di bawah, tengok ya, atasannya ialah Siti Khadijah waktu memulakan perniagaan. Tetapi bagaimana Siti Khadijah boleh terpengaruh dengan Rasulullah? Kerana apabila diamanahkan untuk menjalankan perniagaannya pertama, tidak ada pembohongan, tidak ada faktor-faktor rasuah ataupun curi tulang, curi masa, itu satu. Yang kedua, perniagaan Siti Khadijah
mendapat keuntungan. Jadi Rasulullah SAW telah mempengaruhi atasannya itu Siti Khadijah waktu itu dengan sifat pertama integriti, yang kedua kompetensi, kejujuran, kebijaksanaannya, dan juga macam mana dia boleh deliver dalam perniagaannya. Itu satu. Baik. Rasulullah SAW juga tadi dia memimpin atasan. Rasulullah juga boleh memimpin yang sebaya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar boleh meyakini Rasulullah? Kalau kita saudara Azim pengacara kita pagi ni, yang paling sukar ialah memimpin orang yang paling rapat dengan kita. Kerana orang yang rapat kita tahu kita, true colours kita dia tahu. Sebab tu kadang-kadang penceramah dia takut nak menceramah kat kampung dia sendiri. Sebab kat kampung dia semua orang dah tahu dah. Dia punya rekod masa kecil dan sebagainya kan. Tetapi tidak, bagi Rasulullah, semakin rapat seseorang, makin orang yakin kepada Rasulullah. Sebab tu yang paling yakin kepada Rasulullah ialah Sayyidina Abu Bakar. Ini yang dikatakan, sebab Sayyidina Abu Bakar tahu bagaimana sidik kebenaran Rasulullah, bagaimana amanahnya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan, waktu peristiwa Isra' Mi'raj, dia kata, kalau yang berkata itu Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Tengok. Dan bagaimana Rasulullah SAW mempengaruhi Zaid bin Harithah, orang bawah. Ketika ini Rasul atas, iaitu anak angkatnya Zaid bin Harithah, dengan kasih sayang, dengan sifat empatinya, hingga apabila ayahnya sendiri datang untuk mengambil Zaid bin Harithah, kata Rasulullah, pilih, nak pilih kembali kepada ayah kamu ke nak pilih aku? Bagaimana Zaid bin Harithah lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya Rasulullah SAW adalah pemimpin 360 darjah. Dia boleh memimpin atasannya, dia boleh memimpin yang sebaya, dia boleh memimpin bawahannya. Jadi kita kadang-kadang bila kita nak memimpin, kita kata mesti ada jawatan dulu. Salah. Jangan tunggu kuasa untuk berjasa. Sekali lagi jangan tunggu jasa jangan tunggu kuasa untuk berjasa. Anda boleh berjasa di mana saja kedudukan anda sekarang. Inilah kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi contoh. Ini yang dikatakan, saya tegaskan di dalam kepimpinan Rasulullah, pengaruh ni ataupun dipercayai, integriti ni sangat penting. Tengok, saya kata untuk menyampaikan 6,236 ayat Al-Quran, Rasulullah sendiri menjadi the living Al-Quran. Rasulullah sendiri menjadi Al-Quran hidup. Sebab itu dikatakan, dengar ini satu prinsip pemimpinan, ini penting ni in order to deliver the message, be the message. Itu in order to deliver the message, be the message. Dan untuk kita menyampaikan satu message, kita mesti jadi message itu. Jadi Rasulullah nak menyampaikan Al-Quran, Rasulullah sendiri jadi Quran. Akhirnya bila ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana luar biasanya Rasulullah, wa kana hulukul Quran. Rasulullah tu akhlaknya ada Al-Quran. Jadi Al-Quran hidup, ada di depan mata. Jadi subhanallah, sebab itu pengikut-pengikut ni Tuan Aziz mereka ni bukan saja pengikut, manusia lah. Manusia lebih percaya mata daripada telinga dia. Sikap dengan cakap, sikap lebih berkesan daripada cakap. Action speak louder than words. Jadi kalau pemimpin dia tak cakap banyak, dia tunjuk hanya teladan, orang akan percaya berbanding cakap-cakapnya. Sebab itu penting sekali kalau kita jadi pemimpin, saya akan terangkan nanti pada kita menunjukkan teladan yang baik. Itu. Jadi untuk kita melahirkan pengikut yang benar, kita sendiri dulu benar. Untuk melahirkan pengikut yang amanah ataupun integriti, kita sendiri jadi amanah, integriti. Inilah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saya buat contoh sikit je sebelum saya serahkan semula kepada Tuan Aziz. Rasulullah amanah. Satu ketika ini akan berlaku balik. Sejarah akan berulang. Rasulullah disogok ataupun cuba dirasuah dengan 3 perkara. Pertama, orang datang kepada Rasulullah, wakil kafir Quraisy datang kepada Rasulullah untuk menawarkan, pertama, harta. Yang kedua, kuasa. Yang ketiga, wanita. Diberi kepada Rasulullah, ditawarkan kepada Rasulullah dengan syarat Rasulullah berhenti berdakwah.
Tapi apa kata Rasulullah? Ya, kalau diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, dia tidak akan terima Rasulullah itu. Maksudnya itulah amanah Rasulullah. Jadi bila orang tengok pada diri Rasulullah SAW begitu, subhanallah, ya, pengikut akan yakin. Ya, ketika seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Dalam perang Khandaq, ini diceritakan dalam perang Khandaq, kami lapar. Rasulullah tak cakap banyak. Rasulullah buka saja jubahnya, di perut Rasulullah ada batu yang sedang diikat. Rasulullah menahan kelaparan sendiri. Jadi kalau gitu, pengikut tak payah nak cakap apa-apa lagi, Tuan Aziz, dah nampak dah, daripada ini. Jadi sebab itu bagaimana Rasulullah menerapkan semua itu? Pertama, Rasulullah menjadi teladan kepada orang yang dipimpinnya. Itu penting. Ya, silakan. Okey, terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Dan saya boleh katakan antara poin-poin yang penting kat Ustaz ni, jangan tunggu kuasa untuk berjasa. Saya baca juga kisah yang Ustaz ceritakan berkaitan dengan kisah Rasulullah tu, di mana yang ketika Rasulullah ditawarkan harta, wanita dan juga kerajaan, dia cakap, demi Allah, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas ini, maka aku tidak akan meninggalkan sampai Allah memenangkan, iaitu Islam, atau aku hancur kerananya. Jelas Ustaz di situ, ayat-ayat di situ jelas menunjukkan bahawa pemimpin hari ini, nak menjadi seorang pemimpin hari ini, amanahnya cukup besar. Macam Ustaz cakap, in order to deliver, we must be deliver. Maknanya ke Ustaz kat sini, saya nak cakap dengan Ustaz bahawa yang penting adalah kita ni nak jadi pemimpin, kita tidak boleh orang kata hanya bergerak. Kalau ikut pada apa yang Ustaz cakap tadi, kita tidak boleh bergerak kepada kru kita sahaja. Kan? Ada orang yang melihat hari ini bahawa dia berada pada tahap dia, aku tak boleh cakap dengan orang bawah, bukan level aku. Maknanya aku tak boleh cakap dengan orang atas, itu pun bukan level aku. Tetapi berbeza dengan apa yang Ustaz ceritakan, berbeza dengan apa yang Ustaz katakan menurut pendekatan Rasulullah. Saya tak boleh bayangkan bagaimana manusia hari ini ataupun pemimpin hari ini nak menjadikan sifat macam tu. Okey Ustaz, kita berbalik kepada apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Kita dah bercakap berkenaan dengan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita nak rungkai, saya rasa makan berjam-jam. Mungkin lama, mungkin hari pun mungkin kita tidak habis untuk bercerita berkaitan dengan 4 sifat tersebut. Kita nak beralih kepada satu lagi, orang kata, poin yang saya nak kata dengan Ustaz. Hari ini kita bercerita soal leading self. Kita bercerita soal leading people. Kita bercerita soal leading organisation. Dan bagaimana pemimpin itu menjadi pemimpin diri sendiri. Yang biasa saya tengok kalau saya baca buku Ustaz ni, biasa Ustaz akan tekankan berkenaan peranan Ustaz. Apa peranan aku sebagai ayah, apa peranan aku sebagai anak, apa peranan aku sebagai suami. Jadi itu yang kita nak ketengahkan. Boleh tak Ustaz berikan sedikit pandangan Ustaz berkenaan dengan leading self, leading people, leading organisation dalam konteks pemimpin pada hari ini? Silakan Ustaz. Bila kita nak memimpin, kita kena tengok kuasa yang ada di tangan kita sendiri, bukan kuasa yang ada di tangan orang lain. Kita tengok kerusi yang kita sedang duduk, bukan kerusi yang sedang diduduki oleh orang lain. Ya, maksudnya begitu cara kita berfikir dalam kita memimpin. Contohnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul pada usia 40 tahun, kalau kita lihat dengan mata kasar, orang boleh katakan Rasulullah ni banyak handicap. Rasulullah seorang ummi, tak tahu menulis dan membaca. Rasulullah bukan seorang yang ada pengaruh, bukan ketua waktu itu, dan Rasulullah SAW anak yatim, pelbagai kelemahan. Kalau kita lihat dengan yang tersurat lah, Rasulullah ada handicap, quote and unquote. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan perkara itu sebagai satu halangan dalam memimpin. Rasulullah tak kata begini, saya bawa contoh saja. Rasulullah tidak berkata gini, kenapa aku yang anak yatim, kenapa aku yang ummi, yang tidak tahu menulis membaca ini yang dilantik jadi pemimpin? Wahai Allah, kalau kau lantik Abu Lahab, Abu Jahal, itu semua taiko-taiko, itu semua ketua-ketua yang kalau mereka Islam kan lebih mudah Islam. Kenapa tak dilantik orang yang terpelajar, intelektual, yang boleh membaca, yang boleh melahirkan banyak tulisan? Tetapi Rasulullah tidak. Rasulullah pergi kepada apa yang dia boleh buat dulu. Yang dia boleh dibuat, peringkat pertama, bila Rasulullah SAW
sebelum dilantik menjadi Rasul, Rasulullah terlebih dahulu bertahanuth di Gua Hira. Ya, bertahanuth di Gua Hira ni kerana apa? Rasulullah SAW di peringkat usia 39 menjelang 40 tahun kerasulan, Rasulullah sudah tidak betah ataupun tidak tega melihat kemungkaran yang berlaku di kalangan kaumnya. Arak, judi, berluasa waktu itu. Rasulullah nak ubah tetapi tak ada cara. Bila Rasulullah nak ubah tak ada cara, Rasulullah ubah dirinya dan memastikan dirinya tidak berubah mengikut keadaan itu. Rasulullah bertahan di Gua Hira waktu itu. Berpegang kepada prinsip, ya ini prinsip ya, dengar ya. Kalau kita tidak dapat mengubah kejahatan, jangan sampai kejahatan mengubah kita. Itu penting. Kalau kita tidak dapat mengubah kejahatan, jangan kejahatan mengubah kita. Itu sifat pemimpin yang pertama. Kalau dia dah tahu kejahatan kaum terkelilingnya, tetapi dia tidak mampu sebab belum ada idea, belum ada jalan lagi. Kita tidak. Kalau kita tak mampu lawan kemungkaran, join them. Itu je, kita pergi join sekali. Itu masalah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah duduk tak dapat ubah kejahatan, tapi jangan kejahatan mengubah dia. Kalau tak jadi kalau peribahasa Melayu kata, kalau tak dapat jadi garam yang memasinkan ikan, jangan jadi langau yang membusukkannya, ya. Jadi Rasulullah duduk. Bila datang wahyu, Rasulullah dah dapat. Rasulullah bermula daripada mana? Daripada dirinya dan sampaikan kepada isteri yang paling hampir, iaitu Siti Khadijah. Kemudian sampaikan kepada Sayyidina Ali, anak angkatnya. Jadi Rasulullah tak fikir besar-besar. Rasulullah bermula inside out, daripada dalam keluar. Kalau istilah sekarang dia kata pergi kepada circle of influence dulu. Ataupun kalau kita mudah, kalau kita tak nak ikut istilah ni, kita kata Rasulullah pergi kepada apa yang dia mampu buat dulu. Dalam konsep kepimpinan begini Tuan Aziz ya. Allah tidak marah kalau kita tak mampu buat apa yang kita tak mampu buat. Tapi Allah akan marahkan kita kalau perkara yang kita mampu buat tapi kita tak buat. Sebab tu dalam konsep kepimpinan, ku anfusakum wa ahlikum nara dulu. Selamatkan dirimu dan keluargamu dulu daripada api neraka. Perkara yang kita boleh kontrol dulu sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang kita di luar kontrol diri kita. Contoh, kalau kita nak dapat isteri yang solehah, kita dulu kena jadi suami yang soleh. Jangan fikir terbalik. Ada ramai orang fikir terbalik. Aku boleh jadi suami yang soleh sekiranya isteri aku isteri yang solehah. Begitu Jadi begitu Jadi kalau dalam konteks kepimpinan, aku boleh jadi pemimpin yang baik, yang ada integriti, ada kompetensi dengan syarat pengikutku jadi baik. Suasana kondusif dan sebagainya. Jadi tidak, kita bermula daripada diri kita. Ini yang penting supaya kita nampak bagaimana kita nak ubah diri kita. Baik, saya nak tanya untuk leading ourselves, untuk leading diri kita, mudah ke atau payah? Saya tanya Tuan Aziz, senang ke mudah nak ubah diri? Susah Ustaz nak ubah. Sukar kan? Sukar, kalau tidak mudahlah kita jadi baik tu. Jadi dengar kesukaran kita mendidik diri kita sendiri seharusnya menimbulkan kesabaran dalam mendidik orang lain. Kesukaran dalam kita mendidik diri kita seharusnya menimbulkan kesabaran dalam mendidik orang lain. Kita tak boleh hasil overnight. Kepimpinan ini satu kerja lama yang memakan masa. Rasulullah yang ada wahyu pun 23 tahun. Tadarrush ataupun gradually, sedikit. Kena perlukan kesabaran, perlu istiqamah dan sebagainya. Kita ada big picture. Kita dah yakin. Sebab itu, walaupun Rasulullah SAW berdepan dengan penolakan penduduk Taif, Rasulullah ada futuristik. Rasulullah kata apa? Aku harapkan daripada zuriat mereka lah yang akan beriman nanti. Ini penting. Jadi kita tak ada sabar. Kita nak, kalau kepimpinan tak sabar, memang akan gagal. Sebab itu fokus pada diri kita dulu. Kita bina reputasi. 4 sifat tadi mesti ada pada diri kita. Dengar ini satu lagi konsep When they trust the messenger, they will trust the message. Ini satu konsep dia. When they trust the messenger, they will trust the message. Maksudnya, kalau orang percaya kepada kepimpinan, apa dia cakap pun orang akan percaya. Sebab dah percaya dah. Sebab tu Rasulullah SAW ketika sebelum jadi Rasul, yang bagi gelaran Al-Amin, yang paling amanah, Al-Amin ni khusus kepada Rasulullah, yang paling amanah, diberi oleh orang kafir Quraisy.
Maksudnya mereka yakin pada Rasulullah, cuma yang mereka menolak ialah apabila Rasulullah membawa iman. Itu je. Kepribadian Rasulullah tak ini. Sebab tu dalam peristiwa hijrah, sedikit saya ingin elaboratekan sedikit Tuan Aziz ya. Boleh, silakan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diminta menggantikan tempat Rasulullah dalam selimut. Betul? Ada dua peranan Sayyidina Ali. Pertama, untuk mengelirukan musuh supaya bila musuh intai itu maksudnya dia dirasakan seolah-olah Rasulullah masih bawah di selimut sedangkan sudah diganti oleh Sayyidina Ali. Itu satu yang selalu diceritakan. Tapi yang satu lagi, yang ini ada kaitan dengan integriti Rasulullah. Sayyidina Ali memang ditinggalkan di Mekah supaya Sayyidina Ali ini memulangkan harta-harta yang dititipkan, yang diamanahkan kepada Rasulullah untuk dijaga oleh Rasulullah kepada orang kafir Quraisy. Artinya orang kafir Quraisy ni memang letak barang kepada Rasulullah, ada cincin, ada gelang, ada harta dan sebagainya. Rasulullah pemegangnya. Jadi bila Rasul nak hijrah, Sayyidina Ali, nanti bila Rasulullah keluar, Sayyidina Ali akan memberikan balik barang-barang tu. Artinya Rasulullah tak bawa hijrah benda tu, walaupun itu adalah titipan musuh. Hebat kan? Jadi ini kita nampak bagaimana sifat amanahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat di dalam memimpin orang lain ni, bila kita dah memimpin diri kita, orang nampak. Ini yang dikatakan dalam ahli-ahli psikologi kata apa? Manusia lebih percaya pada matanya 89.9%. Visual 89.9%. Maksudnya sekarang ini ialah krisis kepimpinan berlaku kerana apa? Krisis kepercayaan. Sekali lagi orang tak percaya kita. Jadi bila orang tak percaya kita, cakap betul pun kadang-kadang orang tak boleh percaya dah. Kita cakap betul pun cakap betul ni, tapi orang dah tak percaya dah sebab krisis kepercayaan. Jadi ini yang saya kata penting kita memimpin diri kita sendiri dahulu sebelum kita memimpin orang lain. Ini dia kata leading self, kemudian baru leading others, kemudian leading organisasi kita, insya-Allah. Baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya rasa cukup jelas dan cukup cantiklah apa yang Ustaz kupaskan, Ustaz ulas tadi. Kita bercakap soal hati dan ada kala benda tu macam menjentik minda kita sendiri terfikir kan. Oh betul rupanya kan. Kalau kita berada pada keadaan tu macam tu. Ustaz banyak bercerita berkaitan dengan semuanya berbalik kepada diri sendiri. Semuanya bagaimana jika kita gagal dalam memimpin diri kita, maka tukar untuk kita memimpin kepada organisasi ataupun memimpin kepada orang lain. Macam Ustaz cakap lah, when they trust the message, they will trust the message. Maknanya when they trust the messenger, they will trust the message. Sama Ustaz. When they trust the messenger, they will trust the message. Jadi saya rasa ayat tu cukup cantik Ustaz kan. Mana kita nak terangkan kat sini bahawa kalau kau tidak meletak kepercayaan ni, kan bagaimana kau nak tahu benda ni? Jadi Ustaz kan, saya nak bincang dengan Ustaz kan. Kita berbalik kepada 4 sifat tadi, sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan kita hari ni kalau kita fokus pada, kita ambil contohlah macam di iLead ni banyak terlibat dengan program-program belia, banyak terlibat dengan golongan-golongan muda, orang muda pada hari ini. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita nak bawa 4 sifat yang ada dalam diri Rasulullah yang kita tahu tadi? Kita bercakap ni, kita hari-hari bercakap, kita berkata, oh kau mestilah kena jadi seorang yang amanah, kau mestilah kena cakap jujur macam zaman Nabi ke semua. Tetapi orang muda hari ni dia tidak nampak ataupun kurang jelas, yang mana kita perlukan satu jedikan atau pemahaman. Jadi pada pandangan Ustaz, bagaimana hari ni kita nak menerapkan 4 sifat tersebut dalam diri orang muda ataupun belia yang ada pada hari ini? Silakan Ustaz. Orang muda belia kita lihat kita mesti pertama bila kita nak sampaikan input-input, yang pertama kita perlu ada yang dikatakan perhubungan yang baik dulu dengan belia ni. Maksudnya walaupun subjek-subjek yang kita nak sampaikan ini berbeza daripada subjek yang mereka selalu perkatakan, tetapi mesti kita amalkan satu prinsip. Prinsip dia first seek to understand, then to be understood. Maksudnya bertindak dulu untuk memahami, barulah kita difahami. Artinya pemimpin-pemimpin yang ada cita-cita
untuk menyampaikan ataupun untuk menitipkan 4 sifat ini, perlu memahami dulu golongan belia ni. Kena faham dulu cara mereka berfikir, cara mereka, kita kena faham. Bukan sahaja kita memahami cara mereka berfikir, tetapi kita kena memahami masalah-masalah mereka. Bukan sahaja memahami masalah-masalah belia, tetapi kita merasai masalah-masalah belia ni apa, cabaran-cabaran yang mereka selalu hadapi. Sebab tu untuk jadi pemimpin tak cukup dengan simpati. Pemimpin mesti empathy. Simpati memahami kesusahan orang lain. Empathy ialah merasai kesusahan orang lain. Jadi untuk merasai, kita kena bina jembatan, jangan bina tembok. Maksudnya kita kena duduk bersama-sama. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah berdepan dengan pengikut-pengikutnya, Rasulullah tak kata pengikut. Rasulullah kata apa? Sahabat-sahabatku. Artinya Rasulullah duduk dengan mereka, makan dengan mereka, minum dengan mereka. Sebab tu ada 3 perkara yang Rasulullah tidak pernah buat sendiri. Iaitu Rasulullah tidak pernah solat sendiri 5 waktu. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah makan sendiri, melainkan makan berjemaah, solat berjemaah. Dan yang ketiga, Rasulullah tidak pernah musafir sendiri. Rasulullah sentiasa bermusafir secara berjemaah. Artinya Rasulullah sentiasa bersama dengan pengikut-pengikutnya. Ingat ya, Sayyidina Ali ketika hijrah, Rasulullah berumur 53 tahun, Sayyidina Ali 23 tahun, Muaz bin Jabal, Abu Huzaifah, semua pengikut-pengikut Rasulullah adalah orang-orang muda, belia. Tetapi kita tidak nampak di dalam perjuangan Rasulullah tu ada generation gap. Ya, ada gap ataupun ada jurang perhubungan yang jauh, tidak. Sebab Rasulullah sentiasa mengamalkan tadi untuk difahami, kena memahami dahulu. Itu satu. Kemudian dengar ya. Bila kita ada nilai-nilai 4 ni, kita nak cerita, pertama, kita mesti bertahap. Tahap yang pertama ialah mewar-warkan dan memberi kesedaran bertahap pergiat. Jadi tabligh Fatanah ni sentiasa selalu kena diulang-ulang di dalam program-program remaja. Tabligh Fatanah, Siddiq, Amanah, orang dengar-dengar dan berulang-ulang. Ini yang dikatakan repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Ulang-ulang. Akhirnya timbul satu curiosity dalam diri remaja. Apa tabligh ni Timbul tanya-tanya. Apa amanah ni dia timbul tanya-tanya. Okey, bila dah timbul yang dikatakan timbul tanda tanya, barulah kita bagi masuk kefahaman. Kefahaman ni ialah apa yang dikatakan kalau kita tahu dulu, kalau belajar ilmu tauhid dulu tentang sifat Rasul, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah, dia hafal saja. Sekarang Siddiq tu benar tu apa? Benar tu datang daripada mana? Benar tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ni membenarkan apa yang ada keimanan kata kepada Allah, kepada hari akhirat. Rasulullah membenarkan wahyu yang datang. Bila Rasulullah membenarkan semua ini, Rasulullah menjadi orang yang benar. Ya, tidak takut kepada yang lain. Ya, okey. Kemudian soal amanah pula dibagi tahu. 5W1H-nya. 5W1H tahu. When, who, why. Tu dia bagi tahu. Ilmu dia bagi input dulu. Akhirnya dia tahu dan dia faham. Itu peringkat kedua. Ya. Sebab itu dalam gini perlu ada, misal kata kita minta maaf lah, macam orang nak masuk inilah pilihan raya lah. Bila masuk pilihan raya mesti ada post-post kan, atau mesti ada bendera-bendera kan. Inilah. Di sini ada tabligh, di sini diikat, disampaikan dengan poster-poster, dengan gambar-gambar supaya orang nampak sini tabligh, sini Fatanah. Artinya ini peringkat apa? Propaganda dulu. Diwar-warkan. Kemudian baru peringkat kedua, panggil yang khusus, dibagi satu kesedaran dan bagi satu kefahaman, kemudian dibagi kata-kata penitipan. Penitipan ini soal apa yang dia pernah rasa, yang dia pernah rasa dalam diri dia, pengalaman-pengalaman hidup dia, sama ada di sekolah ataupun di IPT, yang kerana sifat amanah tu dia berjaya, ataupun kerana tidak sifat amanah tu dia ada masalah. Jadi kita dengar apa yang dia pernah berinteraksi dan berkomunikasi dengan 4 nilai ini. Ini yang dikata internalizing nama dia, penitipan. Kemudian kita ajar supaya bila ni mengamalkan perkara itu. Bila nak mengamalkan, dia memang susah.
Dia mesti ada tools and technique. Okey, sekarang saya contoh ya. Seorang itu dikatakan dia tu amanah. Apa tanda-tanda dia amanah? Kadang-kadang orang terlalu subjektif. Contoh, amanah itu, tengah ya. Amanah itu wahai belia. Pertama, kalau kau janji, kau menepati janji. Itu. Kemudian engkau telus, tak ada hidden agenda. Depan, belakang cakap sama je, telus. Yang ketiga, engkau mentaati pemimpin atasan selagi dia tidak menyalahi sunnah dan menyalahi undang-undang. Oh, 3. 4, engkau mematuhi peraturan. Yang pertama, peraturan daripada Allah, peraturan IPT, peraturan jalan raya. Ini yang dikatakan amanah. Dia boleh nampak dah, Tuan Aziz ya. Yang dikatakan amanah tu dalam bentuk behavior. Sekarang ni, dia masih dalam bentuk amanah. Amanah tu apa? Contoh tabligh. Tabligh itu macam mana? Tabligh ni deliver system Rasulullah. Penyampaian dia. Dia kata tabligh. Daripada dulu tabligh ingat kumpulan tabligh. Betul? Rupanya tabligh ni ada behavior dia. Behavior dia apa dia? Cepat menyelesaikan masalah. Bila ada masalah, dia tahu apa dia, punca dia. Sama ada presenting problem tu ataupun real problem. Ini tabligh. Dia tahu masalah. Dan dia dapat mengatasi masalah. Dia nampak peluang dalam masalah. Ini dikatakan tabligh. Kemudian dia tengok sentiasa mengikuti perkembangan. Dia sentiasa memantau perkembangan. Maksudnya kalau dia dah buat macam ni, apa perkembangan macam evaluation ataupun ada pemantauan kepada hasil. Ini yang dikata tabligh. Kemudian ada objektif yang jelas. Tak boleh remaja kata saya hari ni azam tahun baru saya 1442 Hijrah ni nak jaga solat. Jaga solat tu macam mana? Menepati waktu, memahami bacaan, kena buat ini, kena buat ni. Ada action plan. Ini yang dikatakan tabligh. Bila tabligh ni dia terperinci. Ini dah. Begitu juga fatana, begitu juga yang dikata wisdom dan sebagainya. Dia ada behavior yang bersifat apa dia? Observable dan measurable. Boleh dilihat dan boleh disukat. Dia tidak satu benda yang berbentuk retorik, bukan. Dia mesti ada satu perkara. Kamu kena buat ini, kamu kena buat ini. Jadi, kita dah tahu benda ni, kita bawa perkara-perkara ni dalam kehidupan remaja. Masa dia belajar, masa dia bermain, masa dia bersukan, masa dia berhibur dan sebagainya. Supaya dia nampak macam mana 4 sifat ini berinteraksi dalam kehidupan mereka hari-hari. Tidak sebagai satu retorik ataupun satu satu yang berbentuk utopia semata-mata. Tidak. Itulah yang saya kata remaja betul. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Kita tengok masa pun mencemburu kita Ustaz. Itu kita kata saja Ustaz ni masa awal. Kalau kita nak kupas isu ni, satu hari pun belum tentu lagi saya cukup untuk saya berbicara dengan Ustaz. So Ustaz, kita bermula dengan definisi kepimpinan, kita bercerita soal pemimpin, kita bercerita soal sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita bercerita soal bagaimana belia hari ini boleh menerapkan sifat-sifat yang ada pada Nabi ni dalam diri masing-masing. Dan banyak Ustaz ketengahkan atau Ustaz ceritakan berkaitan dengan leading people, leading self, leading organisation. So dalam jangka masa yang kita agak terbatas ni Ustaz, saya rasa eloklah kalau kita berbalik kepada soalan yang akhir sebelum kita buka kepada soalan penutup dan sedikit rumusan daripada Ustaz. Cuma saya nak kata dengan Ustaz, cuma saya nak bertanya dengan Ustaz, bila kita bercerita soal sidik, amanah, tabligh, fatona ni sebenarnya boleh ke ataupun wajar ke ataupun bagaimana sebenarnya kita nak buat pula pada orang ataupun pemimpin-pemimpin yang dah sedia ada, terutamanya di dalam Malaysia ni. Dan sebab kalau kita lihat pada konteks hari dalam Malaysia, kita ramai pemimpin tetapi nak menerapkan 4 sifat ni sangat sukar. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi satu formula akhir bagaimana sekurang-kurangnya boleh diperjalankan ataupun boleh diketengahkan pada pemimpin hari ini yang boleh digunakan dan akhirnya memberi manfaat kepada kita semua. Silakan Ustaz dalam masa yang agak terbatas. Rasulullah SAW bukan saja mengamalkan 4 sifat ini, tetapi Rasulullah SAW juga menunjukkan kaedah bagaimana 4 sifat ini boleh tumbuh dalam diri, dalam hati seseorang dan kemudian dapat diterjemahkan dalam tindakan seseorang. Baik.
Ya, kalau kita lihat semuanya perlu bermula dengan ilmu. Sebab itu, ya, ayat yang pertama yang turun kepada manusia ialah Iqra. Bacalah ilmu, ya. Tetapi baca bukan dalam bentuk memahami yang tersurat semata-mata. Tetapi baca itu ialah tentang ayat-ayat makiyah. Kalau kita tengok, ya, Al-Quran turun 2 peringkat. Pertama surah makiyah, satu surah madaniyah. Surat makiyah yang awal datang dengan ya ayuhan nas, wahai orang manusia. Manakala surah bahagian yang kedua, Al-Quran bahagian yang kedua diturunkan di Madinah bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, ya. Ya ayuhan nas ini ialah manusia. Semua isi-isi yang datang dalam bentuk ya ayuhan nas ini ialah kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada hari akhirat, syurga, neraka. Ini soal-soal keimanan dahulu. Soal keimanan dipasakkan supaya manusia ini yakin kehidupan di dunia ini sementara. Kehidupan yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Dia mesti ada terasa feeling of God in you. Dia rasa Allah melihat setiap perbuatan dia. Ada malaikat-malaikat Allah yang mencatatkan amalan dia. Kemudian ada tempat yang dia akan pergi, walaupun kalau dia buat kebaikan, walaupun dia tak nampak, walaupun tidak dihargai, tapi Allah nampak, Allah akan hargai di syurga. Jadi dia akan buat baik walaupun tak dapat balasan baik. Dan dia takut untuk melakukan kejahatan, walaupun waktu tu CCTV rosak, orang tak dapat nak kontrol dia dan sebagainya, tetapi dia tahu malaikat Allah melihat, Allah melihat. Dan kalau di dunia tak kena, di akhirat dia pasti jatuh ke neraka. Dia yakin neraka itu pasti, neraka itu benar dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan imannya bagus, imannya subur. Bila iman ada, tumbuhlah sifat-sifat tadi yang dikata siddiq, amanah, tabligh, fatanah, daripada benih iman tadi, ya. Kemudian timbul daripada benih iman, dia kata tumbuh pohon yang dikatakan pohon tabligh, amanah, siddiq tadi. Daripada pohon nilai ni timbullah kelakuan-kelakuan, karakter-karakter personality yang baik. Jadi mana mungkin kita nak dan kita nak dapat pokok ataupun hasil tanpa menanam benihnya, iaitu iman tadi. Sejauh mana kita menjaga soal-soal keimanan dan soal-soal Islam di dalam kehidupan kita hari ini. Ini satu persoalan, Tuan Aziz, ya. Ya, kalau kita tengok solat diabaikan. Solat artinya membina kejujuran kita dengan Allah. Kita solat, tiba-tiba kita terkentut. Tak ada siapa, tak ada dengar siapa. Kita akan ulangi solat itu. Kenapa? Rasulullah melihat. Yang ini nak dibawa keluar solat. Dalam bulan puasa, ketika kita seorang, air masuk ke dalam mulut, kita akan luahkan. Kita tak akan minum. Begitu kita jaga puasa kita. Tetapi mana integriti kita ketika kita menguruskan duit ataupun wang organisasi kita dan sebagainya. Kita hanya nampak soal iman ni, soal ibadah khusus, tetapi kita tak nampak Islam is a way of life. Ya. Jadi inilah yang perlu kita bawa ke tengah masyarakat. Dan ini yang betul. Dan ini saya katakan, ini ialah quality of our heart. Kita berdepan dua dilema. Quality of our heart dengan quantity of our material. Quality harta dengan quality jiwa. Orang ramai lebih terkesan dengan nak mencapai kuantiti harta berbanding dengan kualiti jiwa. Dan ini yang selalu dipaparkan tengah masyarakat. Ekonomi kita macam mana, pengangguran kita macam mana. Tak salah. Tetapi bila kita bercakap tentang nilai-nilai murni ini, soal-soal ini. Jadi ini yang satu cabaran bagi kita, ya. Siapa yang menyemai angin, dia akan menuai badai. Itu saja. Okay. Betul? Itulah rumusan saya sikit. Okey Ustaz, terima kasih atas rumusan yang diberikan. Itu saya rasa masa pun agak mencemburui kita. Jadi mungkin sebelum saya tutup ni, mungkin orang kata ada sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk masyarakat umum di luar ataupun yang sedang menonton live ini. Ada berbalik kepada, saya sukalah bila banyak kata-kata Ustaz yang bila saya baca Wak Iman, saya baca buku pun tetap Ustaz menerangkan tentang sunnatullah, kualiti harta, kuantiti harta, kualiti jiwa, semuanya berbalik pada hati. So Ustaz, mungkin ada last ni, sebagai ada final last, mungkin ada kata-kata yang ingin Ustaz sampaikan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini kepada kita punya
yang sedang menonton ni? Silakan Ustaz. Ya, untuk memimpin manusia, kita mesti asaskan bagaimana kita nak akrab dengan Allah. Itu dulu. Ya, selesaikan urusan kita dengan Allah, baru Allah akan bantu kita selesaikan urusan kita dengan manusia. Kerana dengan setiap gerak kerja kita, kita perlukan bantuan Allah. Kita tak mungkin dapat menghadapi seluruh cabaran dalam kehidupan ini dengan kekuatan diri kita sendiri. Tak boleh. Sebab itu dalam Quran kata hulikal insana dha'ifah. Sungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Sebab tu kalau dia nak kekuatan dalam melaksanakan tugasannya, dia perlu selesaikan dulu urusan dengan Allah, maka Allah akan bantu untuk selesaikan diri dengan manusia. Sebab tu perkara pertama, first thing first, ialah bagaimana kita nak bawa diri kita sendiri kepada Allah. Itu penting. Apabila kita dapat bawa diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bantu kita untuk perkara-perkara yang lain. Sebab tu saya nak tutup sikit dengan satu doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wala takilni ila nafsi tarafata ain. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Jadi kita minta doa kepada Allah, janganlah kita ni serah kepada Allah, janganlah serahkan diri kita ni, urusan kita, beban tugas kita ni kepada diri kita sendiri walaupun sekelip mata. Kita nak serahkan diri kita, segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu insya-Allah Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan yang lain, insya-Allah. Sebab untuk menjadi seorang yang siddiq, menjadi seorang yang amanah, menjadi seorang yang tabligh, menjadi seorang yang fatanah dalam kehidupan di akhir zaman ini sangat sukar. SPRM pernah buat kajian kenapa rasuah sukar ditangani di Malaysia. SPRM pernah buat kajian kenapa rasuah sukar ditangani di Malaysia. Antara satu sebab ialah rasuah hampir-hampir jadi budaya. Budaya artinya majoriti dah buat macam-macam begitu. Jadi kalau kita nak melawan suara majoriti ini dengan suatu kebaikan, kita akan nampak janggal, kita akan terpinggir, kita akan terasing. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah, when God is your friend, who is your enemy? When God is your friend, who is your enemy? InsyaAllah, mudah-mudahan. Ifadullah yafaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itulah kesimpulannya, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. When you got, saya ada baca lah Ustaz punya kata-kata tu dalam buku mana, cuma saya waktu bila Ustaz kata benda tu, saya macam ada tempat yang ni. Okey Ustaz, terima kasih di atas perkongsian Ustaz hari ini kan. InsyaAllah jika ada masa yang lapang akan datang, kita boleh berdiskus lagi, berdiskusi lagi berkaitan dengan dialog kepimpinan bagi pihak kluster kepimpinan, khususnya Ailid. Mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ustaz bersama dengan sesi live online kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. So bagi pihak kluster kepimpinan Ailid dan juga rakan-rakan, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton sedikit sesi dialog kepimpinan kita pada hari ini dengan tajuk sifat Nabi Siddiq, amanah, tabligh dan fatona di dalam kepimpinan. Saya mohon kerjasama saudara-saudari yang telah menyertai sesi ini untuk mengisi beberapa lain yang akan kita paparkanlah. Bagi pihak diri saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan memohon maaf seandainya ada kekurangan di sepanjang sesi dialog kepimpinan yang kita laksanakan pada hari ini. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.